akan bercakap ataupun memperkatakan iaitu mengenai dengan bersama sukarelawan pengakap Intan yang akan kita jemput bersama pada pagi ini audio di Studio Rampai Pagi dua orang narasumber kita, iaitu kita perkenalkan Yang Mulia Lieutenant Colonel Bersara Ramli bin Abdul Hadis. Ya, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang tuan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, baik, dan seterusnya bersama dengan Yang Mulia Skipper Samsudin Haji Ahmad. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian tuan berdua untuk datang ke Rampai Pagi ini. Jadi nanti kita berkongsi informasi mengenai dengan tajuk yang kita bawa pagi ini ya. Baik. Kerana seperti yang kita ketahui ataupun berkali-kali audio telah disiarkan dalam akhbar dan juga radio dari Radio Televisi Brunei sendiri ya. Jadi Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu organisasi bukan kerajaan ataupun NGO yang telah aktif bertindak sebagai sebahagian dari sukarelawan belia di bawah penyelarasan Kementerian Kebajikan Belia dan Sukan, iaitu sepanjang negara Brunei Darussalam dilanda musibah COVID-19. Jadi tuan, dapatkah Skip jelaskan bagaimana Persekutuan Pengakap mula terlibat dan penglibatan dalam kegiatan-kegiatan seterusnya? Silakan. Terima kasih tuan. Barangkali lebih dahulu saya mengupas kembali detik-detik permulaan kami terlibat. Pada mulanya apabila penularan COVID-19 bermula, kami Persekutuan ahli-ahli persekutuan telah dibawa untuk menjadi sukarelawan, sebenarnya untuk menjadi sukarelawan di Hospital Pekan Tutong. Tapi kemudian apabila sudah ramai yang mendaftar, kami telah dikumpulkan sebagai satu pasukan dan diberi tanggungjawab di pusat pengurusan logistik di Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Itulah bermulanya pada 18 Mac hingga 30 hari bulan Mac. Dan di sana kami membantu pihak Mohoyok Ministry of Health Operation Center menyusun atau packing sumbangan-sumbangan yang telah disumbangkan baik daripada individu dan juga pihak swasta. Alhamdulillah. Dan di sana juga kami membantu pihak Kementerian Kesihatan untuk menyampaikan sumbangan. Dan alhamdulillah di sana pun kami dibantu oleh pihak Persekutuan Kereta Tanah Sarawak ataupun four-wheel drive. Itulah detik permulaannya. Tidak sampai sebulan, tapi alhamdulillah ia punya impak adalah berkesan. Jadi dari mulai itu bermula pada 31 bulan Mac, kami telah berpindah ke di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan saya sendiri telah dilantik sebagai ketua kerahan untuk Persekutuan Pengakap Negara Darussalam, bertugas di Pusat Operasi Sukarelawan Belia KKBS. Dan dari situlah kami telah setapak demi setapak terlibat dalam kerja-kerja kebajikan dan kemasyarakatan semasa penularan COVID-19. Jadi boleh saya teruskan itu? Okey, baik. Dari 31 bulan Mac kami meneruskan tugas-tugas, dan seterusnya apabila tiba di bulan Ramadan 1441 Hijrah, kami telah memberi bantuan bekerjasama dengan pihak JAPIM, KKBS untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan yang telah disampaikan di stadium tertutup. Dan di sana kami namakannya sebagai donation deployment, mengantar sumbangan. Dan alhamdulillah bagi Persekutuan Pengakap kami telah orang cover 44 daerah. Dan alhamdulillah juga kira-kira beberapa hari sebelum menjelangnya Hari Raya Aidilfitri, kami juga telah dipanggil untuk menyampaikan lagi ada sumbangan-sumbangan yang orang masih menyampaikan di stadium di bawah kelolaan JAPIM. Jadi satu penghormatan bagi kami. Dan selain itu pada apa yang menarik sekali ialah itulah detiknya permulaannya kami mula bergabung dengan NGO termasuk Kumpulan Pemuda dan juga PKBN. Ya, alhamdulillah. Jadi tuan, selain daripada Kementerian Kebajikan Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan, Persekutuan Pengakap ini juga dimaklumi bekerjasama dengan kementerian dan juga agensi kerajaan yang lain. Jadi mungkin boleh dijelaskan mengenai perkara ini.
Terima kasih Puan. Alhamdulillah kesinambungan kerjasama daripada Persekutuan Pengangkat Negara Bersalam, kami telah diberi tanggungjawab untuk membantu pihak Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan apabila penuntut-penuntut ketani yang balik bercuti di luar negeri itu dalam proses discharge selepas kuarantin 14 hari di pusat-pusat kuarantin dan kami telah bertugas di Hotel Empire, Sekolah Menengah Arab Lelaki dan juga Sekolah Menengah Arab Perempuan. Dan kemudian selepas itu kami juga telah memberi bantuan kepada pihak Kementerian Kebajikan dan Sukan untuk membuat kaji selidik ataupun survey ke atas warga-warga emas, warga-warga yang kurang berkemampuan di keempat-empat daerah. Tapi alhamdulillah setiap daerah ini telah dilantik beberapa persatuan bukan kerajaan NGO untuk menjadi focal point ataupun focal group. Seperti contohnya di daerah Temburong diberi tanggungjawab kepada program PKBN. Dan sama juga di Brunei Muara di bawah persatuan penuntut-penuntut UBD sama juga di daerah Tutong itu persatuan penuntut-penuntut luar negeri. Dan untuk daerah Belait, alhamdulillah terima kasih kami telah diberi juga tanggungjawab sebagai focal group di daerah Belait. Jadi kami membuat kerja selidik ini dalam 3 tempat, iaitu dimulakan pada hari Sabtu 2 sampai 3 Mei iaitu di Mukim Bukit Sawat. Jadi di sana kami merangkul kawasan-kawasan seperti di Kampung Labi 1, Kampung Labi 2, Kampung Teraja, sampailah hingga ke kawasan Kampung Bukit Puan. Dan pada minggu depannya sekali lagi, iaitu pada 4 dan 5 Mei, kami telah membuat kaji selidik di kawasan Mukim Liang, termasuk Kampung Lumut 1, Kampung Lumut 2, RPN Lumut dan juga Kampung Sungai Liang dan Tunggulian. Dan akhirnya di Mukim Labi balik semula ke pendalaman itu pada hari Rabu 6 hingga Khamis 7 bulan Mei. Kami membuat kaji selidik ataupun survey projek kemasyarakatan di sana. Kemudian berbalik lagi kepada donation deployment. Jadi perkara ini sebenarnya terus menerus tidak dirancang. Jadi apabila kami dipanggil untuk memberi bantuan, menyampaikan sumbangan-sumbangan, alhamdulillah dapat dilaksanakanlah dengan kerjasama pihak JAPEM dan juga sukarelawan belia KKBS. Kemudian teruskan. Baik, apa yang menarik sekali ialah apabila menjelang Hari Raya Aidilfitri, sambil petani merayakan Hari Raya Aidilfitri, walaupun macam pun dalam kegembiraan dan bersyukur, kami juga telah terlibat dalam projek Kasih Lebaran. Jadi projek Kasih Lebaran ini diselaraskan oleh pihak Sekolah Belia dan juga KKBS, di mana kami membuat tinjauan dan juga menyampaikan sumbangan-sumbangan, termasuk membuat kerja-kerja kempen kebersihan ke atas beberapa rumah warga emas yang telah disedarikan oleh pihak KKBS. Seperti contohnya pada hari Ahad 7 bulan Jun di Mukim Labi, kegiatan di Kampung Tapak Luas diteruskan dengan penyampaian sumbangan berupa kelengkapan untuk bilik air bagi mengganti rosak. Toilet bowl disampaikan apabila sebagai kesinambungan pada kerja selidik. Dan di Kampung Kenapol juga ada salah seorang warga emas tinggal seorang diri. Kami membantu membersihkan kawasan rumah beliau dan juga tapak yang bakal beliau jadikan sebagai rumah baru, iaitu Awang Hamis bin Matidin. Pada hari Ahad, setiap hari Ahad bila kami free, yang 14 bulan Jun, kami berbalik turun ke Kampung Mukim Bukit Sawat, itu di Kampung Merangking. Jadi ada 2 kempen kebersihan yang kami jalankan di sana bersama sukarelawan belia dan juga ahli-ahli persatuan veteran Angkatan Darjah Brunei. Dan alhamdulillah juga sambutan daripada penduduk kampung, ahli-ahli MPK, MPM ikut serta, sangat menarik sekali. Dan di sana telah diketuai sendiri oleh Tuan
Haji Mat Saleh bin Haji Osman, iaitu Penghulu Mukim Kisawat, dan Awang Remy bin Abdullah, Ketua Kampung Ranking. Dan rumah yang dimasukkan ialah kepunyaan Awang Muhammad Bandang bin Abdullah Pagak di Jalan Dong Arut, dan kemudian sebagai rumah Haji Junadi bin Abdullah Manai di Kampung Singgap. Mereka ni tinggal di rumah tu bersendirian, tapi alhamdulillah pihak keluarga diorang ada jemlat diorang lah setiap hujung minggu. Ya, alhamdulillah. Dan selain itu juga kami teruskan dengan beri tugasan untuk membantu dalam memudah cara solat fardu Jumaat di masjid-masjid. Ya? Jadi ada 3 tempat yang kami letak, masjid yang kami diberi tanggungjawab ialah di Masjid Kampung Labi, Masjid Sungai Mau, ada juga Masjid Bukit Sawat. Tapi alhamdulillah kemudiannya kami juga memberi bantuan di daerah Tetong, iaitu di Masjid Kampung Bukit, Bukit. Dan alhamdulillah juga sejak itu juga kami juga diberi tanggungjawab untuk memberi kerjasama bantuan dalam penyerahan pencen usia tua PUT, bantuan kebajikan bulanan, itu BKB dan elan lain bermula pada 28 April di Kompleks Sukan Mumong. Jadi kami konsentrasi di Kompleks Sukan Mumong. Dan lupa saja baru-baru ini alhamdulillah satu penghormatan telah diberikan kepada Persekutuan Pengakap Negara Bersalam, iaitu terlibat dalam pengagihan daging-daging ibadah korban ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Bersalam dan kerabat baginda. Tiga pusat yang menjadi tumpuan kami, iaitu di Pusat Persidangan Kuala Belait dan Pusat Insani Syria di daerah Belait, dan di Dewan Kemasyarakatan Bukit Beruang di daerah Tutong. Ya. Alhamdulillah. Jadi itu adalah beberapa yang telah pun dikongsikan bersama dengan kita, iaitu mengenai dengan kerjasama ya. Jadi Tuan mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita mengenai dengan pengalaman yang sangat berkesan atau menarik sekali di sepanjang penglibatan Persekutuan Pengakap sebagai sukarelawan belia sejak bulan Mac 2020 yang lalu. Ya. Terima kasih Tuan. Sebenarnya pengalaman ni banyak sekali pengalaman yang boleh dijadikan kenangan ataupun great memory, dan secara tidak langsung juga sebagai rekod untuk logbook ahli-ahli Persekutuan Pengakap. Seperti yang saya kata awal tadi, yang paling menarik sekali antaranya contohnya ialah semasa kami membuat projek Kasih Lebaran yang dikelolakan oleh pihak KKBS, di mana kami membuat kempen kebersihan di Kampung Merangking, Mukim Bukit Sawat. Dan sebenarnya pada hari itu adalah 2 sasaran kami, iaitu di rumah Awang Haji Junadi dan di rumah Awang Muhammad Bandang bin Abdullah Pagak. Di sana selain daripada projek Kasih Lebaran, secara langsung sebenarnya kami telah menjalankan satu lagi projek yang kami namakan yang kami nama sendiri, projek Kasih Pengakap. Dan nama projek Kasih Pengakap ini adalah diberi oleh pihak kru RTB daerah Belait. Jadi kami terus tangkap pegang, dan sampai hari inilah projek Kasih Pengakap itu menjadi kekal. Tadi sampai bila-bila kami kekalkan, iaitu di bawah program kebajikan dan kemasyarakatan. Dan yang unik semasa kempen ini Tuan-puan, yang melibatkan semua peringkat ni, dari pihak penghulu sampai ke penduduk kampung. Alhamdulillah. Itu yang seronoknya, tadi syok alhamdulillah. Yang menariknya lah ya. Jadi kita beralih dulu bersama dengan Yang Mulia Skipper Samsudin ya. Kita ingin mengetahui, mungkin dapat Skipper menjelaskan kegiatan-kegiatan yang telah diungkayahkan oleh Persekutuan Pengakap ya. Mungkin dapat dijelaskan. Okey, terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, seperti yang dijadualkan dalam rancangan kegiatan Persekutuan Pengakap Negara Bersalam pada tahun 2020 maupun yang tidak dijadualkan, beberapa kegiatan telah alhamdulillah diungkayahkan, antaranya seperti berikut, ialah
projek jalinan kasih pengakap bagian perempuan atau penerimaan sumbangan pada hari Jumaat 17 April 2020. Penyampaian sumbangan itu ke 44 daerah mula daripada 18 April 2020. Okey. Kegiatan dan seterusnya di bulan Ramadan, Majlis Iftar Kasih Ramadan, sumbangan bubur kacang hijau dan jagung manis sempena bulan puasa. Di daerah yang kami bagikan iftar kasih Ramadan di daerah Bunai Muara pada 10 Mei 2020 dan daerah Temburong pada hari Ahad 17 Mei. Projek jalinan kasih fasa 2 bermula pada hari Jumaat 22 Mei. Projek kasih pengakap kami buat pada itu hari Isnin 1 Jun 2020. Membuat tinjauan ke rumah Awang Muhammad Bandang bin Abdullah Pagak, Jalan Nong Arut, Kampung Merangking, dan mengantar sumbangan bahan asasi termasuk di Mukim Labi. Itu sumbangan kami pada waktu bulan Ramadan. Hari Sabtunya kami ke sana lagi 6 Jun membuat tinjauan ke Mukim Labi pulang. Dan hari Khamis 6 bulan itu terus ke tinjau ke rumah Awang Haji Junedi, nombor 11 Kampung Siagap Merangking, Mukim Bukit Sawat, sebagai salah satu projek kecil PPNBD, dan pada masa akan datang dirancang untuk memasang rel tangan, rel tangan supaya naik. Ya, ni orang ni macam ini berapa melihat lagi tua sudah. Dan handrail pada tangga antara bilik tidur dan arah dapurnya. Kesian ni orang ni tua sudah, macam arah handrail untuk kami pasangkan handrail. Kita nunggu lagi. Orangnya pun jarang ada di rumah lagi. Saat ni arah anaknya tak kami tunggu, ada tu 2 kali kami sana, hello Miada, kami telefon. Macam dia berapa berjawab. InsyaAllah mungkin lepas ini kami akan buat ke sana lagi tinjauan. Okey. Pada hari itu kami janji sudah. Pada hari Ahad 27 Jun kami kempen kebersihan di kampung di Temburong, Kampung Pesau, Mukim Labu, daerah Temburong tu. Rumah orang tua. Warga emas. Tapi kami masa tu sama daerah Temburong yang mendalikan kami yang tapi daerah Temburong yang mendalikan acara tu kami ikut dorang saja. Kerjasama kerjasama sama daerah Temburong. Diketuai oleh Pesuruhjaya daerah Temburong, Awang Durkenain, dan masa tu dihadiri oleh Jua Pesuruhjaya Negara Sultan pengakap Awang Skip Haji Badar bin Haji Awang Ali. Pada masa itu di rumah berkenaan Awang Budin bin Untung dan Awang Nayan bin Japar pada masa di daerah Temburong. Pada hari Jumaat 10 hari bulan Julai, kempen kebersihan di Kampung Sengkarai Tutong. Kami balik lepas dari Temburong, minggunya kami ke Tutong lagi. Sambung lagi ke Tutong untuk membersihkan rumah Balu. Siapa Balu tuan sikit? Ya. Dayang Nur Nakibah binti Abdul Hamid. Orang mana pasal apa? Di Kampung Sengkarai Sengkarai. Rumah ini dipunyai oleh Dayang Nur Aira binti Abdullah. Nur Aira binti Abdullah. Tapi projek ini adalah gabungan pihak sukarelawan belia daerah Tutong dan juga Persatuan Pengakap daerah Tutong. Jadi diketuai bersama oleh skipper Ifa Yani Haji Salam dan juga Dayang Nur Nafika binti Abdul Hamid. Dorang yang gabung. Dan alhamdulillah mungkin kerana ini dibedakan mengenai atap yang rosak bocor apa. Alhamdulillah ada satu kumpulan dinamakan misi kemanusiaan. Dorang ni alhamdulillah, dorang ni macam ada hikmah yang betul. Makanya kami masang atap semulanya. Jadi pada selepas tinjauan pada hari Jumaat depannya, siapa lagi masalah lain, hari Jumaat depannya sebelum pagi, dalam masa setengah hari itu dorang mengganti atap rumah Dayang Nur Aira, dan kami petangnya membuat kempen kebersihan. Dorang masang atap, kami mutong segala rumput, pokok-pokoknya tu, bunga yang sudah mati-mati itu, tinggal seorang lagi di rumah tu. Dia punya lelaki sudah meninggal lama sudah kan. Anak-anak dah adalah. Mungkin. Tapi belakang rumahnya lawa tu ada sungai Tutong tu. Oh ya ke? Ada sungai Tutong, siap tu mengalir sana tu. Okey, alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi itu adalah antara kegiatan yang telah pun diungkayahkannya di tahun 2020 ini.
Jadi Tuan, selain daripada aktiviti yang telah pun diungkayahkannya, mungkin ada lagi aktiviti yang telah pun diungkayahkan. Terutama sekali kita fokuskan ke masjid mungkin ada yang ingin dikongsikan bersama. Okey, mungkin baru-baru ini telah diambil maklum oleh semua sekali, baik di negeri, baik juga secara amnya, bahawa pada hari Ahad lepas 23 hari bulan Ogos 2020, Persekutuan Pengangkap Negara Brunei telah mengambil inisiatif dengan kerjasama pihak pegawai Masjid Umar Ali Saifuddin mengungkayahkan kempen kebersihan di sana. Jadi sedikit latar belakang kepada kempen ini. Seperti biasa, kami ada tim yang dinamakan tim tim PKK, iaitu Tim Program Kebajikan dan Kemasyarakatan. Dan sekali-sekala kami akan duduk secara casual, di mana kami membuat sesi-sesi brainstorming untuk mengkonsentrasi di mana lagi kegiatan-kegiatan ini akan dilakukan next. Okay? Jadi salah seorang daripada itu kepada Kop bin Nasir telah beri idenya, kenapa kata ni membuatnya Masjid Umar Ali Saifuddin salah satu ikon negara Brunei Darussalam. Jadi tadi kenapa tadi tidak buat? Tadi dilaksanakan, tetapi banyaklah penjelasan dan pembesikaran diadakan kerana ia melibatkan agensi kerajaan termasuk sekali. Dan yang paling mengambil masa sedikit ialah untuk memilih tarikh yang sesuai. Jadi masing-masing kami mengimbas kembali atau menyelidik kembali pada sejarah Masjid Umar Ali Saifuddin sendiri, dan secara langsung dia mahaligai kenaikan derajat ataupun baterai yang berada di lagun. Jadi Masjid Umar Ali Saifuddin ini akan meraihkan hari ulang tahunnya ke-62 tahun pada 26 hari bulan September 2020. Tepat sebulan dari hari ini. Tepat sebulan hari ini. Jadi kami bincang juga, tani imbas balik dalam sebulan tani akan membuat kempen kebersihan. Jadi itulah sebabnya 23 hari bulan itu kami pilih. Dan insya-Allah setiap hari Minggu, kecuali minggu ini kerana kami terlibat di pameran scarf sedunia di Pekan Bangar. Jadi insya-Allah pada 16 September kami akan bulan setiap hari Minggu untuk membuat kerja-kerja kempen menyambung baik di dalam masjid maupun di kawasan luar masjid, termasuklah kawasan lagun. Sehingga menjelangnya hari ulang tahun Masjid Umar Ali Saifuddin ke-62. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berbalik kepada Tuan, merujuk ke kami juga difahamkan bahawa penglibatan ahli-ahli pengangkap yang terdiri daripada pengangkap dewasa, pengangkap kelana, pengangkap remaja dan juga muda serta pengangkap tunas adalah secara berperingkat sejak bulan Mac 2020. Jadi dapatkah anda skip jelaskan mengenai dengan peringkat-peringkat yang dimaksudkan? Okey, terima kasih Puan. Merujuk perintah dan garis pandu yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Kementerian Pendidikan, penglibatan ahli-ahli pengangkap sejak bulan Mac yang lepas hanya bermula pada peringkat pengangkap dewasa macam pemimpin, tolong pemimpin, AIS serta kelana atau robak. Diorang yang saja yang dibenarkan apabila keadaan COVID ini kan. Yang kanak-kanak tu yang tunas tu di bawah umur 12 tahun, 14 tahun kami tidak akan bawa mengeluarkan tu. Kami ikut perintah daripada tu kan. Kemudian alhamdulillah sekarang tertolak kepada masa ni kuasaan jenis kegiatannya. Kalau sekiranya kegiatan masa tu macam ada mengacau macam ada berapa ramai, kami akan bawa durang, tapi yang saja remaja. 15 tahun ke atas. Kalau di bawah 15 tahun kami tidak akan bawa. Kami takut juga. Masih takut lagi kan. Yang ini masa ni iaitu yang ada semua kebanyakannya pemimpin, tolong pemimpin, AI satu adult scouting tu yang ada bertrup, dorang dari scout ahli tema ada masa ni kami ada BP Girl juga orang veteran yang dulu masa ni join balik semua scout. Kita alhamdulillah masa ni bercampur semua. Orang yang veteran yang dulu ada yang sudah 70 tahun pun masih ada lagi. Masih banyak. Yang cikgu-cikgu pengawas dulu masih berbalik, tapi BP Girl orang veteran semua. Dorang semangat. Diorang cerita-cerita lama. Kalau duduk sama-sama masih cerita dulu-dulu. Jadi maknanya sambutannya cukup membangsakan lah. Disertai oleh ahli-ahli lama. Ya, alhamdulillah. Ya, dan
Mungkin dapat seperti yang dipaparkan menerusi skrin televisyen kita pada masa ini mungkin apa ni sedang diadakan apa ni tuan? Inilah yang saya terangkan tadi. Ini adalah kempen kebersihan di Masjid Umar Ali Saifuddin yang salah satu daripada program kebajikan dan kemasyarakatan Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam. Jadi kempen ini kami namakan seperti saya katakan awal tadi Projek Kasih Pengangkap. Projek Kasih Pengangkap yang telah dilaksanakan pada hari Ahad lepas 23 hari bulan Ogos. Jadi kawasan-kawasan yang dilibati ialah kawasan dalam masjid sendiri dan juga kawasan luar compound dan termasuk mahaliga kenaikan diraja ataupun bahtera. Jadi yang menarik sekali ini ialah apabila kami membuat tinjauan sebelumnya, kira-kira sebulan sebelumnya, kami telah membaca plak ataupun plak tembaga yang yang dipasang di pagar depan masjid dan juga di atas bahtera sendiri. Di sanalah kami dapat ia punya latar belakang ataupun sejarah masjid dan bahtera. Sampai selama ini kami pun panggil bahtera. Rupanya di sana itu tertulis mahaligai kenaikan diraja. Itu diresmikan sebenar nuzul Al-Quran pada tahun 1400 Hijrah. Yang dijadikan sebagai astaka. Jadi astaka. Diadakan pertandingan baca ayat suci Al-Quran pertama sekali. Dan secara ada hikmahnya secara langsung pun tadi pun baru-baru ni merayakan atau ya awal Muharram awal tahun Hijrah 1442. Jadi macam ada hikmah. Ada simbolik. Jadi saya sangka. Jadi untuk saja kalau kita melihat dalam gambar tadi, kami dalam projek kasih atau pengangkap atau kami melibatkan ramai ahli-ahli dan pihak-pihak agensi kerajaan terutama sekali seperti dari Jabatan Hal Ehwal Masjid, pihak Bomba dan Penyelamat, Jabatan Belia dan Sukan KKBS, Jabatan Perkhidmatan Air, Kementerian Pembangunan, dan juga lembaga benaran Bandar Sergawan. Dan yang paling besar juga ialah terima kasih juga atas kerjasama dan bantuan pihak Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Dan alhamdulillah projek ini juga telah menjadi viral dan ramai sebenarnya sekolah-sekolah awam yang ikut. Jadi di sana kami adalah bagi-bagi tugas alhamdulillah. Dan atau sampai kami memerlukan, kalau kita melihat pun dalam gambar ada menggunakan kayak kayak kerana memerlukan untuk mencuci di siring bahtera tu alhamdulillah juga. Tapi insyaallah kami akan kembali semula ke sana untuk meneruskan lagi pembersihan bahtera dan juga legun. Ya, seperti yang diterangkan awal tadi tuan Projek Kasih Pengangkap merupakan sebahagian dari program kebajikan dan kemasyarakatan. Jadi Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam dan baru-baru ini pada hari Ahad lepas 4 Muharram itu 23 Ogos 23 betul ya? Ya 23 baru-baru ini di mana Persekutuan Pengangkap telah mengungkayahkan kempen kebersihan yang seperti dinyatakan tadi. Mungkin dapat tadi telah dikongsikan bersama Intan dan selain daripada itu apa lagi perancangan yang berikutnya nanti insyaallah akan dilaksanakan. Terima kasih tuan puan. InsyaAllah kami dan juga bersama dengan Yang Mulia Skipper Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, iaitu Ketua Pesuruhjaya Pengangkap, akan bermuzakarah dengan Tuan Ramli bin Haji Minuddin, iaitu Pegawai Daerah Belait pada esok pagi dan untuk membincangkan projek-projek kebajikan dan kemasyarakatan akan datang yang dapat kami laksanakan bersama, iaitu ini adalah hasil daripada kajian sidik kami dan juga apabila kami melaksanakan projek kasih lebaran, kasih lebangan. Iya, okey. Jadi sebetulnya kita ingin berkongsi video tadi Intan tetapi baik. Baik Intan, silakan. Ya. Jadi tuan, sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, ada harapan ataupun seranan? Silakan. Okey. Terima kasih tuan-puan. Berkali pada pagi ini kami mengambil kesempatan bagi mewakili Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam
Dengan tulus ikhlas kami sukacita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan dan Sukan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan lain terlalu banyak disebut kerana atas kepercayaan Kementerian Kebudayaan melibatkan kami ahli persekutuan pengakap dalam berbagai penugasan selama COVID-19 ini. Kami juga ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada organisasi bukan kerajaan atau NGOs seperti Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata di Brunei, Persatuan Kereta Tahan Lasak, Persatuan Motosikal Negara Brunei Darussalam, itu pemuda, Majlis Belia dan lain-lainnya. Sama jawab terlalu banyak kan disebutkan. Dan akhirnya kami tidak lupa mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Yang Mulia Yang di-Pertua dan ahli-ahli Majlis Pengakap Perusahaan dan juga Yang Mulia Ketua Persujaya Pengakap dan ahli-ahli Majlis Persujaya Pengakap serta ahli pengakap yang telah memberi sokongan dan bekerjasama selama ini, dan juga penghargaan terima kasih kepada individu-individu yang berganding bahu bersama kami baik secara langsung maupun tidak langsung lah. Dan sudah tentu penghargaan terima kasih kami kepada para media dan pihak RTB atau Radio Televisi Brunei khasnya yang mana selama ini memberigakan dan mewarakan kegiatan-kegiatan Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam. Salam pengangkap dan selalu bersedia. Ya. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih ya kepada tetamu kita berdua, itu Yang Mulia Tuan Lieutenant Colonel Besar Ramli bin Abdul Hadis. Terima kasih Tuan ya. Dan juga kepada Yang Mulia Skipper Samsudin Haji Ahmad. Terima kasih Tuan di atas perkongsiannya. Mudah-mudahan ianya sangat bermanfaat untuk kita dan kita mengetahui akan ramai juga di antara kita yang masih lagi mampu untuk menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat bersama.